Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah pagi ini kita nak baca sedikit hadis lah mengenai dengan puasa. Kitab Kulit Hijau tu tak baca pagi ni. Saya nak baca satu dua hadis kalau sempat. Kemudian kita nak baca tu, saya edak kertas tu doa-doa yang dituntut kita baca pada bulan Ramadan ni untuk jadi amalan kita. Nah, sekali saya nak baca. Cukup tak kertas? Tak ikut ambil lagi. Saya pun tak tahu bilangan banyak mana, agak-agak lah. Dalam tu ada doa yang bacaan-bacaan yang kita boleh baca semasa nak kita berpuasa, dan doa-doa yang kita baca selepas kita baca Quran di waktu malam lah. Jadi tu sehari kita baca. Tu satu lagi. Saya nak sampai hadis mengenai hadis 2-3 dulu mengenai dengan puasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali kita kena ingat bahawa bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan. Kalau Nabi Muhammad penghulu segala nabi, kalau hari Jumaat penghulu segala hari, maka bulan Ramadan penghulu segala bulan. Maksud penghulu di sini bulan yang cukup mulia. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan kemuliaan Ramadan? Yang pertama, karena bulan Ramadan Allah pilih untuk menjadikan bulan bagi kita menunaikan rukun Islam yang keempat. Rukun Islam semua ada berapa? 5. Rukun iman ada 6. Rukun nikah tak tahu, lupalah, lama dah tak nikah. Yang pertama, rukun Islam mengucap ibadat dengan mulut dan hati. Yang kedua, salat, ibadat dengan mulut, anggota, hati dan sebagainya. Yang ketiga, zakat, ibadat dengan harta. Dan yang keempat, puasa, ibadat dengan badan kita dan kita mengawal nafsu kita. Dan yang kelimanya, ibadat haji, iaitu ibadat dengan tenaga dan wang ringgit.
Orang yang riang jenuh tapi duit tak ada, tak boleh buat kerja haji. Ataupun duit jenuh, riang tak ada, duk tidur terkejung atas katil, tak boleh kerja haji juga. Jadi Allah pilih bulan Ramadan ini dijadikan sebagai bulan lokasi untuk kita tunai ibadat kita, ibadat puasa kita sebagai rukun Islam yang keempat, di mana Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra, barang sesiapa yang dia berada pada bulan tu, bulan Ramadan tu, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa akannya. Nak tunai ibadat puasa sebagai rukun Islam yang keempat, tak boleh ditunai pada bulan lain. Allah pilih Ramadan sahaja untuk kita tunai rukun Islam ini. Tu pun tak ada orang tak puasa. Tak sat saya naik kereta lalu pun, apabila masuk saja, nak mai masuk daripada nak masuk Al-Ustaz ni, ada seorang hamba Allah, dia duduk mesin rumput, dia duduk langgar hayak. Kalau dia tak larat nak mesin rumput ke mana, tidur rumah lah. Lagu tu sekali. Itu satu kemuliaan. Kenapa Ramadan itu dijadikan sebagai bulan yang penghulu segala bulan? Karena Allah jadikan dia sebagai bulan untuk kita tunaikan rukun Islam kita yang keempat. Yang kedua, mulianya bulan Ramadan sebab Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan itu dijadikan bulan untuk Allah turunkan Quran pada mula-mulanya daripada Lauhul Mahfuz ke bumi. Quran ni bukan turun sekali nah. 23 tahun ambil masa Quran duk turun. Sikit. Mula turun 5 ayat dari suratul Alaq. Jibril bawa mai, mula-mula ayat Quran ada 5 ayat dari suratul Alaq, suratul Iqra. Wa mai kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sedang beribadat, yatahannatsu. Kata Imam Al-Bukhari, yatahannatsu fi ghari Hira. Nabi sedang beribadat dalam gua Hira. Masa itulah mula-mula Quran turun. Jibril bawa 5 ayat dari suratul Alaq, surah Iqra, dan turun adalah pada malam 17 Ramadan. Mulianya Ramadan karena Allah pilih dia menjadi satu bulan malam 17 untuk turun Quran kali pertama. Ayat Quran kali pertama turunnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Cerita panjanglah bab mula-mula turun Quran ni. Ada hadis mula turun wahyu ni. Kemudian ambil masa selama 23 tahun. Tapi bukan turun tiap-tiap hari. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah,
Jadi 23 tahun. Akhir sekali ayat Quran yang turun, hak mula Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhir sekali ayat Quran turun, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Di ujung-ujung surah Baqarah. Wattaqu, hendaklah kamu takut, berjaga-jaga, takut, bimbang. Yauman, suatu hari. Turja'una fihi ilallah, kamu semua akan dikembalikan menghadap Allah. Hari itu kena rasa bimbang. Hari kita nak kembali menghadap Allah. Summa tuwaffa, kemudian akan disempurnakan balasan. Maka sahabat, apa yang dilakukan, kamu lakukan masa hidup. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak sedikit pun dizalimi. 6 hari mengikut ulama tafsir, 6 hari lepas ayat ni turun, Nabi pun wafat kembali ke rahmatillah. Jadi nak ceritanya mula turun Quran adalah pada bulan Ramadan, 17 Ramadan, malam 17. Sebab itu bulan Ramadan bulan yang mulia. Allah pilih untuk turun mula Quran. Kemudian yang 3 di bulan Ramadan juga ada satu malam yang cukup mulia. Setiap kali ada Ramadan adalah malam ni. Tahun 1443 ada, 1442 ada, 1441 ada, 1440 pun ada, insya-Allah 1443 44 pun akan ada, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam ni akan berulang setahun sekali pada bulan Ramadan. Allah tak letak Lailatul Qadar ini pada bulan Syawal, tidak letak Lailatul Qadar ini pada bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Rabiul Awal dan sebagainya, tetapi Allah sengaja meletak bulan malam Lailatul Qadar ini iaitu pada bulan Ramadan. Ulama banyak berpendapat kalau nak cari Lailatul Qadar ini, carilah 10 bulan akhir. Malam ni mulianya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini mulia, lebih mulia daripada 1000 bulan. Bukan 1000 malam, 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar dia semalam aja, tapi dia lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini iaitu 84 tahun 3 bulan. Kita beribadat pada malam Lailatul Qadar lebih afdal daripada kita beribadat 83 tahun 4 bulan. Duduk di mana Lailatul Qadar ni? Bulan Ramadan setiap tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah secara ringkasnya kemuliaan Ramadan. Pertama, kerana Allah jadikan dia sebagai bulan untuk kita tunai rukun Islam yang keempat. Yang kedua, Allah jadikan dia sebagai bulan mula-mula Allah turunkan Quran daripada Lauhil Mahfuz ke bumi. Dan yang ketiga, karena setiap tahun di bulan Ramadan itulah akan adanya satu malam yang lebih mulia daripada 83 tahun 4 bulan,
yaitu malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruh, malaikat daripada langit turun semua pada malam tu. Waruh, dan juga malaikat Jibril sendiri turun. Mulianya malam Lailatul Qadar, ia adalah di bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, itu kemuliaan dia. Sebab itu kita berasa cukup mulia. Kita berasa cukup bahagia. Sebab Allah berikan kepada kita peluang. Sudah berapa hari kita dah berada di bulan Ramadan ni? Dah 5 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, hari ni Jumaat. Jadi 6 hari dah. Doa yang mereka duk minta selalu, duk minta start daripada bulan Rejab lagi duk minta dah. Allahumma barik lana fi Rajaba. Ya Allah, berilah berkat kat kami di bulan Rejab ni. Bulan Rejab ada satu hari, hari Isra' Mi'raj. Wa Sya'bana, mintalah keberkatan bulan Sya'ban ni. Satu hari, iaitu nisfu Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, ya Allah, Engkau berikanlah kepada kami kesempatan sehingga kami dapat menyambut dan berada di bulan Ramadan. Kita minta daripada bulan Rejab lagi. Syoknya nak jumpa bulan Ramadan ni, dia bulan Rejab lagi minta ke Allah lah berkat-berkat, dan minta Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini masuk 6 hari dah bulan Ramadan. Kalau orang baca sehari sejuih, dia 6 juih dah Quran. Kalau dia baca sehari 2 juih, 10 juih dah. Hari ini masuk ayat ke-6, hari ke-6, hari ni nak bola pula 2 juih jadi 12 juih ya. Hal lepas dah 10 lah. Kalau ada orang baca satu hari 3 juih Quran, dia sudah 15 juih. Allah. Sebab itulah tuan-tuan, apabila Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, jom kita pergi ziarah seorang perempuan tua yang masa hidup Nabi dulu, Nabi duk ziarah dia selalu. Sebab dia banyak berjasa kepada Nabi. Dia adalah hamba perempuan kepada ayah Nabi. Dan masa ibu Nabi melahirkan Nabi, dialah yang duk jaga Nabi, duk besok. Akhirnya mak Nabi meninggal, dialah duk jaga Nabi. Akhirnya Nabi merdekakan dia. Nabi kawinkan dia dengan anak angkat Nabi, iaitu Zaid bin Harisah, seorang asalnya hamba yang dibagikan oleh isteri Nabi Khadijah kepada Nabi. Nabi kawinkan dia dengan Zaid bin Harisah. Perempuan ini dapatlah anak Usamah bin Zaid. Perempuan ini tidak lain dan tidak bukan ialah Ummu Aiman. Jom Abu Bakar kita pergi ziarah dia. Dulu Nabi duk ziarah dia selalu. Sebab Nabi duk kenang jasa dia, dia bela Nabi daripada kecil, dia duk pesoh.
Sayyidina Abu Bakar pun pergi dengan Sayyidina Umar, pergi sampai rumah dia. Dia menangis. Dia teriak. Sayyidina Abu Bakar duk ingat dia teriak pasal dia sedih lah. Kita Maizirah sedih pasal Nabi dah meninggal. Sayyidina Abu Bakar kata, makcik, jangan duk sedih lah. Rasulullah tu dia walaupun dia meninggal, dia duduk dalam syurga Allah, lebih baik jauh pada kita makcik. Dia Allah muliakan dia, tak payah duk sedih. Dia mulia, dia duduk di alam barzah, mulia daripada kita. Makcik Ummu Aiman kata, Abu Bakar, Umar, bukan makcik sedih kerana Rasulullah dia wafat, dan makcik memang tahu kedudukan dia di sisi Allah sangat mulia, kita tak sampai. Tapi yang makcik sedih kerana dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Quran sudah tak turun. Masa Nabi duk ada, Quran duk turun. 23 tahun duk turun. Lepas Nabi wafat, Quran dah tak turun. 6 hari sebelum Nabi wafat, Quran yang akhir turun tadi. Ni yang maksud sedih ni, pasal Quran dah tak turun. Quran ni apabila dia turun, dia bawa keberkatan kepada bumi yang menerima Quran. Lah, kita dah tak ada. Ni yang maksud sedih. Dalam hadis Imam Muslim disebut, fahayyajatuhuma 'alal buka. Apa yang disebut oleh Ummu Aiman itu, dia sedih kerana Quran tak turun, itu menyebabkan Abu Bakar dan Umar pun sebab teriak. Pasal mereka pun rasa dengan tidak turunnya Quran, keberkatan bumi ini sudah tidak ada lagi. Lepas tu dia menangis. Quran ni Allah turun bulan Ramadan lah tuan-tuan. Baik. Satu kelebihan bulan Ramadan. Selain daripada kita melakukan ibadat, puasa, ibadat-ibadat lain yang tidak ada pada bulan Ramadan, lain tidak ada di bulan lain selain daripada Ramadan, iaitu ibadat tarawih. Ada sembahyang tarawih bulan Syawal. Tak ada bulan lain. Sebab tu jangan duk tinggal. Sikit-sikit tinggal, sikit-sikit tinggal. Kita ni di Kedah ni kita duk buat 20. Jangan duk tinggal 20. Dia sakit lutut, ada sakit tu. Habis-habis orang sembahyang tak sakit, lega balik. Jangan duk buat akal sangat. Habis Ramadan habis. Allah. Saya sembahyang tarawih semalam, saya baca tak banyaklah dalam tarawih saja. Setengah juzuk Quran je. 2 malam sejui. Nak baca sampai sejui semalam tak larat dalam sembahyang lah. Jangan tinggal. Buat. Bulan lain tak ada. Kita dah semalam baca, dah sembahyang tarawih 6 malam dah. Malam Ahad sampai malam Jumaat ni 6 malam lah kita sembahyang. Kemudian kita makan ketika berbuka, itu pun ibadat. Kita makan ketika sahur, itu pun ibadat. Makan masa lain tak jadi ibadat, jadi adat.
Tapi makan bulan puasa jadi ibadat. Sebab itu orang yang bagi makan kepada orang berbuka, pahala sangat besar. Orang yang bagi makan kepada orang yang makan sahur, pahala sangat besar. Pasal apa? Pasal dia bagi makan untuk orang nak buat ibadat. Ibadat buka puasa, ibadat makan sahur jadi ibadat. Baik itu, sebelum buka puasa kita baca dulu zikir itu dalam kertas yang saya bagi kita baca. Lepas kita makan sahur, kita baca juga doa. Allahumma inni tasahhartu iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu li hani'an mari'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita buat ibadat ni, adalah doa dia. Nak buka puasa, ya azim, ya azim, ya azim. Ada doa dia, kita baca. Jadi ada ibadat pada bulan puasa ni yang tak ada bulan lain, semacam tarawih. Dan ada ibadat yang di bulan lain pun ada benda yang kita buat di bulan lain pun kita buat, tapi di bulan puasa jadi ibadat, iaitu berbuka puasa dan bersahur. Sebab itu bulan puasa ini ada dua benda yang dijanjikan oleh Allah untuk kita. Yang pertama, gandaan kepada pahala kita. Dalam suatu hadis sebut, Allah menggandakan ibadat-ibadat hasanah yang kita buat, start daripada 10 sampai 700. Kalau kita buat satu kebajikan, paling kurang kita dapat 10. Baca Quran satu huruf 10. Sembahyang jemaah, sekali sembahyang dapat pahala daripada sembahyang seorang 27. Jadi Allah ganda daripada 10, 27, ada 50, ada sampai 700. Tetapi ibadat puasa, kata Allah, gandaan pahalanya tak ada had. Bukan 500, bukan 700, tak ada had. Wa ana ajzi bihi, aku nak akan balas kepada orang yang berpuasa tu. Aku akan balas. Pasal apa? Dia tak makan kerana aku, dia tak minum kerana aku, dia tak tidur kerana aku, dia tak bergaul suami isteri kerana aku, semua kerana aku. Sebab itu aku akan balas pahala puasa dia tanpa had. Had lain ada had sampai 700, had ni tak ada had. Satu, hebatnya bulan puasa ni, ibadat puasa ni balasannya tidak ada had. Ibadat lain kita buat bulan puasa adalah lebih gandaannya daripada bulan-bulan lain. Itu satu, kita akan dapat gandaan pahala, ganda. Yang kedua, kita akan dapat keampunan dosa. Puasa, ampun dosa. Sembahyang tarawih malam, ampun dosa. Sebab dalam satu hadis sebut, apabila sahaja mereka berada di akhir bulan Ramadan, Allah ampun segala dosa mereka. Di akhir Ramadan, malam 27 Ramadan, malam 30 Ramadan. Annahu idza kana akhir lailatin min Ramadan ghafara Allahu lahum jami'an. Allah ampun semua dosa, kecil besar apa semua. Tak ada lincin, tabung dosa kosong, bahaya buat balik. Hebatnya bulan Ramadan. Tuan-tuan bayangkan, kalau dalam hidup ni kita ni tuan-tuan, pahala kita dapat banyak, ganda. Lepas tu dosa kosong tak ada. Nak cari natang apa lagi? Sebab kita nak balik menghadap Allah, kita mati, bawa dua ya.
Duit tinggal, anak tinggal, bini tinggal. Bini sampai 4 orang, tinggal seorang tak bawa. Kalau nak bawa dia pun tobat tak mau pergi. Cucu 14, seorang pun tak pergi. Dia pergi bawa banyak tok wan dia. Hari kita nak bawa 2 ya. Satu dosa, satu pahala. Lah kita fikir, nak bawa dosa tak pahala. Kita bulan puasa ni, dosa Allah ampun, kita tak bawa. Pahala berganda bukan ni banyak. Kalau kena malam Lailatul Qadar tak tahu banyak mana. Untung tuan-tuan. Bulan lain tak ada janji. Makan pun jadi ibadat. Orang yang buat makan, dia duk buat bubuk kanji bagi. Sakan dia dapat pahala. Jadi itu 2 benda yang dijanjikan oleh Allah kepada kita pada bulan Ramadan ni. Yang pertama, gandaan pahala yang tidak ada had dan batas. Banyak mana ikut suka Allah. Kalau had lain, bulan lain mungkin sampai 700. Tapi bulan Ramadan Allah kata, aku punya. Puasa tu aku punya. Ibadat lain dia buat, dia punya. Tapi ibadat puasa dia buat, aku punya. Aku akan bagi pahala tanpa ada had dan limit. Yang kedua, pahala kita akan berganda. Yang keduanya, dosa kita tak ada habis. Sebab tu malam raya kita bertakbir, puji Allah. Sebab Allah bagi kat kita pahala banyak. Allah hapuskan kita semua dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuan-tuan, saya nak baca satu hadis Nabi. Sekejap lagi kita nak baca kertas tu. Tuan-tuan nak baca ada hadis ni. Berkat, ambil berkat ni Nabi sebut bulan Ramadan ni. Tapi tak ada kertas ni, ikut saya. Wa fi riwayatin lin Nasa'i anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Rawahul Imam Ahmad wan Nasa'i. Ini hadis Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal riwayat dalam kitabnya dan Imam Nasa'i riwayat dalam kitabnya hadis ni mengenai dengan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan ni. Nabi sabda, man sama, sesiapa yang berpuasa Ramadana, bulan Ramadan. Dia puasa itu imanan, kerana dia beriman. Puasa kerana dia beriman. Dia beriman kepada Allah dan dia beriman bahawa keperluan puasa ini diwajibkan oleh Allah. Dia beriman. Dia beriman kepada Allah di atas janji-janji yang Allah beri kepada kita yang berpuasa, yaitu keampunan dosa dan pahala tidak ada batasan. Dia beriman. Dan dia berpuasa karena dia beriman kepada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya puasa itu adalah hasil daripada keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada janji Allah, keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau dia puasa sebagai adat, orang puasa aku puasa. Hang puasa pasal apa? Tak puasa bini aku beletiak lah, tu yang aku puasa awak tu. Hang puasa pasal apa? Kalau tak puasa aku malu kat laki aku, dia tu lebay. Dia puasa bukan kerana beriman, kerana orang. Tak dapat janji Allah. Nabi kata imanan. Puasa itu adalah didesak oleh keimanan dia. Dia beriman pada Allah, bahawa Allah yang mewajibkan puasa. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Dan dia beriman atas janji-janji Allah. Kalau puasa ni dia Allah akan bagi ini, bagi ini, bagi ini. Dan dia beriman kepada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang tidak bercakap bohong. Tu kena faham tu. Puasa bukan kerana malu kat orang, puasa bukan kerana nak menunjuk kat orang, puasa bukan kerana itu, bukan kerana ni. Kerana imanan. Satu, yang kedua wahtisaban. Nabi kata, dia beriman itu, dia berpuasa itu kerana dia ihtisab. Ihtisab mana? Dia junjung perintah Allah. Ihtisaban ni dia mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa ni kerana dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu benar ihtisab. Kalau itulah yang menyebabkan dia berpuasa. Pertama iman, kerana dia beriman. Yang kedua ihtisab, kerana dia mengharapkan balasan dan keridaan Allah. Orang ni kata Nabi, ghufira lahu, Allah akan ampun baginya ma taqaddama min zambihi, apa-apa dosa dia yang terdahulu. Hak besar ke hak kecil, hak dahulu buat dulu-dulu ni Allah ampun habis. Wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa hak dia baru-baru buat kemarin dulu balik sana baru buat pun Allah ampun habis. Dosa hak dulu ampun, hak kemudian ampun, lincin dosa tak ada. Bersih dia apabila dia berpuasa Ramadan. Kerana dia beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, dan kerana dia mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, besarnya, tapi kena itulah yang menyebabkan kita berpuasa, kerana kita beriman. Kita junjung perintah Allah. Kita mengharapkan segala apa yang Allah janji kepada kita. Itu adalah antara apa yang disebut oleh Nabi di dalam hadis ni. Gimana tuan-tuan? Kena betul meta elok-elok. Kita puasa ni kerana imanan wahtisaban. Kena ingat tu. Iman kerana kita beriman pada Allah dan Rasul. Ihtisaban kerana kita mengharapkan keridaan Allah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Saya terjemah sikitlah hadis ni. Pada satu riwayat dari Imam An-Nasa'i rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan imanan, ia beriman kepada Allah, janji-janji Allah, dan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahtisaban, dan juga ia mengharapkan keridaan Allah dan balasan darinya, maka orang ini akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Mana tuan-tuan? Sikit lagi nah. Ada huraian sikit saya buat hadis ni.
Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita selaku umatnya tentang apa yang akan kita dapati daripada ibadat puasa Ramadan yang dilakukan. Ibadat puasa itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Allah. Dengan penuh keikhlasan. Lakukan ibadat puasa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, dan keikhlasan, ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi tahu dalam hadis ini, Nabi bagi tahu apa yang akan kita dapat. Anugerah kepada kita tidak lain dan tidak bukan ialah keampunan dosa yang telah kita lakukan sama ada di masa yang dahulu ataupun di masa-masa sekarang. Nabi sebut, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Ini juga seiring dengan makna Ramadan itu sendiri. Karena kalimah Ramadan itu sendiri, kata Imam Nawawi, maknanya terbakar. Al-Imam Nawawi rahimahullah ada menyebut Ramadan artinya al-ihtiraqu. Makna apa? Terbakar. Bahasa apa disebut Ramadan itu terbakar? Sebab Allah bakar habis dosa kita. Macam kita bakar jerami di petak. Bakar lincin tinggal tanah. Jerami tak ada. Pasal apa kita bakar habis. Begitu juga Ramadan ni dia bakar habis dosa kita. Lincin kita tak ada dosa. Itulah sebab dinamakan Ramadan itu makna al-ihtiraq, terbakar. Al-Imam Nawawi rahimahullah ada menyebut Ramadan artinya al-ihtiraq, maknanya terbakar. Oleh kerana ibadat puasa di bulan Ramadan akan menghapuskan segala dosa, maka ianya telah membakar dan membersihkan segala dosa kita. Ada disebut dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعًا. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, yang artinya dalam hadis itu, apabila mereka orang-orang yang berpuasa berada di akhir malam bulan Ramadan, malam 30 Ramadan, Allah menghapuskan segala dosa mereka semua sekali. Hak besar pun hapus, hak kecil pun hapus. Itu dalam hadis yang lain pun ada menyebut begitu. Satu perkara lagi yang perlu diingat, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa keampunan dosa itu akan diperolehi pertama oleh orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, beriman kepada Allah yang telah memperdukan ibadat puasa, dan beriman juga kepada segala janji-janji Allah, dan juga beriman kepada yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu makna imanan. Tersyarah dah tadi. Itu satu, dia akan perolehi keampunan dosa. Pertama karena imanan, dan kedua, keampunan itu juga akan diperolehi oleh orang yang berpuasa ikhlas kerana Allah dan mengharapkan keridhaan Allah, yang disebut ihtisaban itu. Ia tidak berpuasa kerana malu kepada manusia. Tak. Malu. Dia tak puasa, dia malu ke orang. Tak.
ataupun untuk mendapat kepujian mereka. Tak. Dia berpuasa bukan kerana riak, nak tunjuk-tunjuk, dan bukan kerana sum'ah, supaya orang tahu yang dia berpuasa. Tak. Dia berpuasa semata-mata kerana Allah, bukan kerana itu, bukan kerana ini. Oleh itu kita amat dituntut supaya membetulkan niat dan azam kita melakukan dan melaksanakan ibadat puasa. Mudah-mudahan segala apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita perolehi insya-Allah. Itulah lebih kurang huraian saya terhadap hadis tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, itu adalah satu hadis yang Nabi menceritakan tentang apa yang kita akan perolehi daripada ibadat puasa kita. Apa dia tuan-tuan? Allah akan ampun segala dosa kita, sama ada yang kita buat lama dah ataupun yang kita baru-baru buat. Syaratnya puasa dengan dua keadaan. Pertama, imanan. Yang kedua, ihtisaban. Imanan karena kita beriman, ihtisaban karena kita mengharapkan keridhaan Allah dan segala balasan yang Allah janjikan. Baik tuan-tuan, itu hadis dia. Nah, dapat ampun dosa, alhamdulillah lah. Nah, sekarang ketah, buka ketah tu. Saya ambil lah sikit-sikit ni untuk bekal kita. Tengok terjemahan Rumi itu dulu. Doa dan zikir sepanjang bulan Ramadan yang mulia. Ini tak kira masa mana. Baca selalu. Pas mayang ke sebelum mayang. Tapi aduk baca ni, dengar Tok Bilal aduk baca lepas tarawih ni. Kita makmum ni tak baca pakai amin kat belakang je tak? Kita kena baca ni, doa ni sepanjang bulan Ramadan kita minta. Nah, ni bekal kita ni. Supaya Ramadan kita berisi. Tuan-tuan ikut saya. Tengok kertas tu ikut. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anni wa an walidayya wa an walidayya wa an jami'il muslimin wal muslimat wa an jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Kebanyakan kita dah hafal doa ni. Minta selalu sepanjang bulan Ramadan ni, pagi, petang, siang, malam, jangan lupa. Allahumma, ya Allah. Tengok Arab. Inni, sesungguhnya aku, as'aluka, memohon kepadamu. Pohon apa? Kita minta apa ke Allah? Ridhaka, keredaanmu, wal jannah, dan syurga.
Kita minta keredaan Allah dan syurga. Allah apabila dia redha kat kita, habislah. Sebab itu disebut bahawa nikmat paling besar orang yang duduk dalam syurga. Allah tanya mereka, "Hei kamu semua duduk dalam syurga, apa lagi yang korang?" Allah, oh tak ada apa korang dah. Lebih pada hak kami duduk sangka. Kemudian Allah kata, sekarang aku nak bagi satu benda lagi, iaitu aku bagi keredaan aku kepada kamu. Allah, orang yang duduk syurga kata, Allah, apabila Allah kata firman kat kami, dia bagi kepada kami keredaan dia, kami duduk dalam syurga ini dengan redha dia, maka apa yang Allah sebut itu lebih besar lagi daripada nikmat syurga itu sendiri. Sebab itu kita minta keredaan Allah. Kita hidup di dunia ni susah, biar Allah redha. Senang, Allah redha. Sakit, Allah redha. Sihat, Allah redha. Itu kita minta keredaan dia. Dan kita minta syurga. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu ya Allah. Minta berlindung daripada apa? Min sakhatika, daripada kemurkaan kamu, daripada kebencian kamu, wan nar, dan neraka. Itu kita tak mau. Kita minta redha dengan syurga, yang kita berlindung daripada murka dan neraka. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuun, sangat-sangat pengampun, karimun, sangat-sangat mulia. Ni, ampun dosa, mulia bagi syurga, bagi pahala. Innaka, sesungguhnya engkau, afuun, sangat-sangat pengampun, karimun, sangat-sangat pemurah, tuhibbul afwa, engkau suka mengampun ya Allah. Oleh itu, fa'fu anni, ampunkanlah dosaku ya Allah. Sebab engkau suka mengampun dosa hamba. Ampun dosaku ya Allah. Tapi bukan aku minta ke aku saja ya Allah. Wa an walidayya, dan ampunlah juga dosa dua ibu bapakku. Ni, bulan puasa kita tak lupa ke ayah dan ibu kita, lebih-lebih yang mati. Kita minta Allah ampun dosa kita, kita minta Allah ampun dosa mereka, dua-dua. Wa an jami'al muslimin wal muslimat, bukan takat ibu bapa kita, dan kita minta Allah ampun segala dosa muslimin muslimat yang beriman kepada Allah, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, ya arhamar rahimin, wahai Allah yang amat mengasihani hamba. Cantik doa ni, yang dituntut kita baca tiap masa di bulan Ramadan ni. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anni wa an walidayya wa an jami'il muslimina wal muslimati birahmatika ya arhamar rahimin. Maknanya ada di bawah tu. Kemudian sebelum berbuka, ni zikir doa sebelum kita nak buka. Duk pombang martabak duk depan tu baca doa ni. Hak tua-tua dia tak pombang martabak, dia duk kira bubuk kanji. Hak lain tak boleh pergi. Nak bubuk kanji martabak pun makan buah kerma dulu. Amboi. Sunat berbuka dengan tamr. Duk pegang buah kerma nak makan tu, duk tunggu dah 2 minit lagi. Nah, lah dah 7.28, 7.25 duk pegang buah kerma tu baca ni. Ikut saya, ya azimu ya azimu ya azim. Ulang 3 kali nah.
Anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li adh-dhambal 'azim fa innahu la yaghfiru adh-dhambal 'azima illa al-'azimu ya 'azimu ya 'azimu ya 'azim Anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li adh-dhambal 'azim fa innahu la yaghfiru adh-dhambal 'azim illa al-'azim Ya Azim, Ya Azim, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Agung. 3 kali kita ulang. Anta ilahi, engkaulah Tuhanku ya Allah. Aku tak ada Tuhan lain dah. Tuhanku engkau saja. Anta ilahi, engkaulah Tuhanku. La ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selain daripada kamu. Tak ada dah. Kalau ada juga tu semua mengarut. Oleh itu ya Allah, ighfir li adh-dhambal 'azim, ampunkanlah bagiku dosa yang besar. Kita minta Allah ampun dosa besar. Kalau Allah ampun dosa besar, hak kecil automatik terampun sendiri. Fa innahu, kerana sesungguhnya la yaghfiru dzambal azim, tiada yang boleh mengampun dosa besar illal azim, kecuali Allah yang maha besar, maha agung. Ni kita ulang yang ni. Boleh 2 minit ke, seminit ke sebelum, boleh 2-3 kali kita baca sebelum buka puasa. Kalau ada anak cucu, ikut Tok Wan. Bagi mereka ikut. Budak-budak tok dia terpayah nak ikut dah. Nah, cucu. Umur 10 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Bagi duduk elok. Mai cik, mai. Mai makan kan. Ya Azim. Bagi dia ikut. Ya Azim. Ikut. Ya Azimu, Ya Azimu, Ya Azim. Anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li adh-dhambal 'azim fa innahu la yaghfiru adh-dhambal 'azim illa al-'azim. Lepas tu yang 3 doa ketika berbuka, elok selepas berbuka. Lepas kita buka apa semua, kita masa duk nak makan tu nak baca doa lagu mana? Lepas kita baca yang azim tadi kita makan, lepas makan baca yang ni. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu. Allah. Pas makan puasa tu kita baca ni. Allahumma ya Allah, laka sumtu, untuk engkau lah aku puasa ni, bukan untuk siapa-siapa. Wa ala rizqika, dan dengan rezeki engkau lah aftartu, aku berbuka ni.
Aku berbuka ni dengan rezeki Engkau ya Allah. Wa bika, denganmu lah ya Allah. Amantu, aku beriman. Walaka, bagimu lah ya Allah, kepadamu lah ya Allah. Aslamtu, aku serah diri aku. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah ya Allah aku bertawakal. Nih, cantik kan? Ya Allah, kerana-Mu lah aku berpuasa. Dengan rezeki-Mu lah aku berbuka. Dengan-Mu lah aku beriman. Kepadamu lah aku beriman. Kepadamu lah aku serahkan diriku. Dan kepadamu juga aku bertawakal. Habis kita puasa, lepas tu bangkit tengah malam makan sok pula. Baca yang ni. Allahumma inni tasahhartu iqtidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu li hani'an mari'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni tasahhartu iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu li hani'an mari'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku tasahhartu, aku makan sahur ni Allah iqtidaan, kerana ikut jejak langkah Rasulullah, bukan kerana lapar. Tak lapar dah Allah, tapi mangkit makan juga tu kerana nak ikut sunnah Nabi. Nabi ajak suruh makan sok, saya pun mangkit makan sok kerana ikut dia. Allahumma ja'alhu li, ya Allah Engkau jadikan makan sok saya ni li untuk saya, hani'an sedap, mari'an mesra. Jangan bawa penyakit lah makan sok ni, nah. Jadi sedap, jadi enak. Birahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang amat mengasihani hamba. Ini doa-doa yang kita boleh baca ketika berbuka, makan sahur. Hak belakang no, doa selepas kita baca Quran. Doa-doa lain pun ada, cuma saya pilih hak tiga ni bubuh. Lepas kita baca Quran, nah, kita baca doa ni. Bacalah banyak mana kita baca doa ni. Baca tiga-tiga lagi elok. Baca satu ambil yang mana-mana pun tak apa. Jangan tutup Quran sengap tak baca doa apa. Baca doa ni. Allahumma zayyinna bizinatil Quran wa akrimna bikaramatil Quran wa syarrifna bisharafatil Quran wa albisna bikhil'atil Quran wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Quran wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah bihurmatil Quran. Maknanya ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Quran, muliakan kami dengan kemuliaan Quran, dan serikan kami dengan ketinggian Quran, martabat Quran, dan pakaikan kami dengan pakaian permata Al-Quran. Masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat pertolongan Al-Quran. Selamatkan kami daripada segala bencana dunia dan azab hari akhirat dengan berkat kehormatan Quran. Cantik doa ni yang Nabi ajak kita. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil qabri mu'nisan wa fil qiyamati
شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. Ni doa ni boleh baca ni. Kita lepas baca Quran, tak kira bulan puasa lah, bulan apa pun kita baca. Nah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia ini sebagai rakan. Kita minta Quran jadi kawan kita di dunia ni. Dalam kubur sebagai kawan yang mesra. Dia duduk dengan kita dalam kubur. Kita duduk seorang-seorang je, Quran duduk jadi kawan kita. Pada hari kiamat sebagai pembantu Quran tu. Di atas titian sirat sebagai cahaya penyuluh. Semasa menuju ke syurga sebagai teman Quran. Dan sebagai pengadang dan pendinding daripada api neraka. Dan jadilah Al-Quran untuk kami sebagai panduan dan ikutan kepada segala kebaikan dengan limpah kurnia kemurahan dan kemuliaan-Mu jua ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Cantik doa ni. Yang ketiga, Allahumma hdina bihidayatil Quran wa najjina minan niran bikaramatil Quran warfa' darajatina bifadilatil Quran wa kaffir 'anna sayyi'atina bitilawatil Quran ya dzal fadli wal ihsan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, tunjukkanlah kami dengan petunjuk Al-Quran. Selamatkan kami daripada api neraka dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Tinggikan derajat martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran. Dan hapuskan dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran. Wahai Tuhan yang ampunya segala macam kelebihan dan kebaikan, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Jadi inilah doa-doa yang dituntut kita baca setiap kali kita lepas membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya sepanjang bulan Ramadan ini insya-Allah, dan sepanjang bulan-bulan sepanjang tahun insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampai pada pagi ini banyak membawa kebaikan dan manfaatnya kepada kita. Jadi dekat tu dulu insya-Allah. Kalau tidak ada apa-apa, kita akan sambung kuliah kita ini lepas daripada hari raya nanti. Saya punya insya-Allah. Kelima ada juga. Baiklah tuan-tuan, terima kasih atas sumbangan-sumbangan yang tuan-tuan duk bagi. Saya insya-Allah bagi makan orang tarawih, bagi makan budak-budak tahfiz, bagi makan budak-budak sekolah. Duit-duit ni lah, duit impun-impun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا رزقنا علما ينفعنا زدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.